Okey. Baik. Okey, jadi kerja-kerja coordination itu adalah kerja-kerja pengurusan. Tujuannya mencapai matlamat objektif. Perlakuannya tak mesti oleh kumpulan itu. Alright? Mungkin dia hanya menyelia. Mungkin dia hanya daripada strategic planningnya. Alright? Masih jatuh dalam kumpulan ataupun urusan mengurus. Termasuklah aktiviti setting of strategy, okay, coordinating effort, alright, coordinating activities, alright, termasuklah aktiviti apa? Aktiviti dalam keuangan, aktiviti mengurus resources, pengetahuan, human resource, quality, alright, itu mengurus. Termasuk juga yang tak dinyatakan mengurus safety and health di tempat kerja. Alright, itu pengurusan. Sistem kita dah sebut sikit. Okey, merupakan set of komponen yang diatur secara terperinci, secara teratur. Okey, dan komponen-komponen ini bertindak okey antara satu dengan yang lain, dan untuk safety akhirnya ialah mencegah kejadian, mencegah kemalangan. Alright, okey, mencegah dengan tujuan okey mengelakkan injury, mengelakkan ill health yang mungkin dihadapi oleh pekerja yang melaksanakan tugasan itu. So ada banyaklah contoh sistem sebagai pemahaman sistem. Alright, sistem saliran darah tubuh badan kita. Itu tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya bagi contoh lain. Kalau contoh ni juga, this is straightforward. Alright, jadi dah ada satu contoh. Contoh yang lain, your battery is running low. Let me charge this real quick. Okay, charger on. Okay. Saya percaya ramai di antara kita ni ada kenderaan. Okey, sistem dalam kenderaan. Matlamat, alright. Matlamat kita ialah untuk menghentikan kenderaan kita. Alright. Brake, okey, menghentikan kenderaan. Okey. Jadi untuk mencapai matlamat itu, apa komponen yang ada? This is for you to participate. Saya nak tengok sama ada tuan-tuan dan puan-puan faham. Okey. Untuk menghentikan kenderaan, brake, apa komponen alat yang perlu ada? Mesti ada pedal brake, betul. Kalau tak ada, yes, brake clippers lagi. Bagi saya 4, 5. Kunci ni kunci apa, Cik Michael? Okey, ada hydraulic system. Hydraulic system ataupun dia punya tubing, alright.
yang bila kita tekan pedal, alright, dia akan brake fluid tu akan hantar message. Alright, ada brake pad lagi, ada brake disc lagi, maka cukup. Saya tahu tuan-tuan, puan-puan faham. Alright. Keseluruhan komponen itu adalah merupakan brake system. Bila satu tidak berfungsi, maka matlamat untuk berhenti on time. Ada line kita nak berhenti, line traffic light yang kita nak berhenti oleh kerana brake shoe-nya dah haus. Alright, oleh kerana brake fluidnya dah kering. Alright, dia mungkin terlepas daripada target yang nak dicapai. Okey, maka itulah dia sistem. Do we need further clarification? No. Okay. Good. Alright. Maka itulah dia sistem. Jadi dalam health and safety, apa dia komponen dalam sistem ini yang diperlukan? Alright. Definisinya. Okay. OSH management system adalah orderly set. Orderly ini maksudnya mengikut turutan tertentu. Dia tak boleh satu mendahului yang lain. Alright. Dia bersambung. Dia bertindak balas. Alright. Cepatlah Cik Jalaluddin ni. Okay. Perlu ada popia. Alright. Jadi kalau ada popia, apa yang dilakukan? Makan ajalah bah. Okay. Alright. Ada planning, ada organizing, ada policy, okay, ada organizing, ada planning implementation, ada evaluation, ada assessment. Kalau tak makan popia, alright, kita gunakan Deming cycle, sama saja. PDCA, lebih-lebih lagi dalam organisasi di mana sistem quality management ada, kita gunakan PDCA. Dan elemen komponen aturan ini akan bekerjasama, berinteraksi bagi koordinat operasi dalam organisasi dengan satu matlamat, iaitu mencegah injury dan illness. Jangan dihafal, alright? Jangan dihafal, difahami. Kalau hafal, saya takut sasau kita. Alright? Hafal satu-satu, hilang satu perkataan, langsung tak datang. Alright? Jadi fahami sahaja dan gunalah perkataan ayat masing-masing as long as kandungannya, tujuannya sampai, then we are okay. Alright. Jadi komponennya, okay, yang popia itu, alright, yang PDCA itu, alright, yang perlu ada di dalamnya ialah perlu ada polisi yang merupakan asas yang menentukan direction ke mana kita pergi. Perlu ada organizationnya, structure-nya dikenal pasti. Siapa buat apa, bila dan sebagainya. Yang bila tu dalam planning. Alright. Ada planningnya, goal setting dan arrangement. Lepas tu PDCA, alright. PDCA adalah
invitation untuk dalam naming cycle. Alright. Google dia tahu sama je konsepnya, tapi that is internationally recognized. Manalah tahu lepas ni nak kerja di luar negara apa semua, dia sebut POPIA, nanti ditanya POPIA tu apa. Kalau PDCA worldwide tahu, cari. Alright, ada pelaksanaan, ada performance measurement dan monitoring. Alright, untuk mengukur prestasi, kita perlu memantau prestasi. Ada penilaian, evaluation, alright, performance review. Alright. Selepas itu, for improvement. Alright. Seperti yang saya sebut, yang kita dah kongsi tadi, kegagalan dalam mana-mana satu komponen ini akan mempengaruhi, akan melemahkan atau mungkin akan menyebabkan kegagalan dalam sistem pengurusan health and safety itu. Alright. Are we okay here? Alright. Okay. Kalau okay, we move on. Alright. Kalau okay, we move on. Okay. Thank you, Cik Zul Husni. Ya, PDCA. Kalau syarikat organisasi yang ada sistem pengurusan ya, sama ada ISO 14000 untuk EMS ke, ataupun quality management system ISO 9001 ke, maka ia menggunakan alright PDCA. Dan saya menekankan PDCA kerana management system tentang OSH yang ada, antara lain kita akan tengok ialah ISO 45001, which is ISO standard. So dalam ISO dia menggunakan PDCA. Alright. Ini apa nama contoh-contoh management system yang banyak digunakan di Malaysia. Alright. Okay, apa sistemnya? MS1722. Okay, tahun 2011. Malaysian Standard. Alright. Yang asal usul keturunannya ialah daripada ILO OSH 2001 yang kita adopt dan masih kita dah domesticated kan, kita dah ubah, kita dah sesuaikan dengan keadaan di negara kita, dan hingga hari ini sistem ini masih dan banyak digunakan. Selain daripada itu, sistem terkini. Alright. Sistem terkini yang digunakan ialah ISO 45001. That is international standard. Alright. MS is Malaysian standard. Walau bagaimanapun, oleh kerana komponennya agak sama, maka negara-negara luar juga mengiktiraf. Alright. Tapi bagi tujuan jangka panjang, kalau kita nak venture internationally, then we should opt to
ISO 45001. Okey. Ini merupakan dua standard. Alright. Dua standard yang digunakan dan bagi organisasi yang melaksanakan keperluan atau standard ini, dia boleh mendapat certification. Ada sijil pengesahan seperti juga sijil pengesahan ISO 9001, EMS 14000, okey, maka MS 1722 dan ISO 45001 mempunyai certification masing-masing. Jadi selalunya ia digunakan untuk tujuan marketing. Alright, yang memberitahu satu dunia kita adalah sebuah syarikat yang peka dan mematuhi keperluan kesihatan dan keselamatan pekerja. Certification. Ada sistem-sistem lain sebenarnya. Ada yang masih menggunakan ILO OSH 2001 ataupun ada yang menggunakan DOSH guideline. Ada gambarnya. You can go to DOSH website. Alright, ada guideline pengurusan health and safety di Malaysia. Yang ini tak ada certification. Untuk makluman, ada baiknya saya berkongsi. Alright, adoption, melaksanakan sistem bukan keperluan undang-undang. Tidak ada dalam undang-undang yang mengatakan kita mesti ikut mana. Yang ada dalam undang-undang ialah kita mesti melaksanakan undang-undang. Apa undang-undangnya? Alright. Undang-undangnya ialah OSHA 1994 dan FMA 1967. Dan untuk mematuhi minimum requirement undang-undang itu, maka DOSH keluarkan guideline yang gambarnya kita tunjukkan di sini. Ada soalan? Is there any question? Okay. Dan ada banyak lagi management system yang lain yang tak ada certification. Contohnya antara lain ya, di dalam industri oil and gas contohnya, alright, ada yang guna ISO, ada yang guna MS, alright, tapi semua industri yang terlibat dengan oil and gas, dia ada sistemnya sendiri yang dipanggil HSEMS, Health Safety Environment Management System, yang dikeluarkan oleh Petronas. Jadi semua oil and gas related industries in Malaysia mesti mematuhi HSEMS ini. Alright, standard yang dikeluarkan oleh Petronas, PTS namanya, Petronas Technical Standard. Alright, dan it is option sekiranya mereka nak juga adopt MS17 ataupun ISO 45001. Alright. Soalan? Tak ada. Okey.
kita kenal, kita tengok sepintas lalu. Alright. MS 1722, alright, ialah certifiable system. Alright, yang ada pensijilan, pengesahan. Alright. Ia MS ini adalah asal usulnya saya dah kata daripada sistem dan standard yang dikenalkan oleh ILO, alright, International Labour, dalam tahun 2001, alright, yang mengatakan semua negara anggota Indonesia sebagai salah sebuah negara anggota International Labour Organization, alright, mesti adopt peraturan ini. Tapi di Malaysia kita pertingkatkan, kita adjust, kita modify, alright, maka lahirlah MS 1722. Bukan 2011, ini setelah direview. Sebelum ini pun dah ada rasanya, kalau saya tak silap. Kalau saya tak silap, tapi tak perlu tahu pun, tak apa. Kali pertama MS ni keluar, kalau saya tak silap, ialah 2006-2007 somewhere. Dan alright, DOSH terlibat secara langsung dalam proses adopting, proses updating ILO itu bersama-sama dengan SIRIM dan pemain-pemain industri yang lain, pusat pengajian tinggi, alright, okay, bersama-sama, alright, meneliti ILO OSH menghasilkan MS 1722. Selepas itu, alright, oleh kerana ada komponen-komponen yang yang tidak ada dalam undang-undang, alright, tapi diperlukan. Okey, ada syarikat yang tak sanggup, tak mampu nak laksana, maka DOSH mengeluarkan guideline khusus untuk mematuhi, mencapai matlamat keperluan di dalam OSHA 94 dan FMA 1967. Are we clear dah? Boleh? Alright. So, with that, kalau you kata okay, then I will just proceed. Alright. Kita ulang balik. Alright. Jadi yang sistem MS 1722 yang ILO kenalkan itu, yang kita dah ambil, kita dah adopt, okay, ada 5 elemen. Itu yang kita sebut. Jadi apa elemennya? Elemennya ialah POPIA. Right? Policy, organizing, planning and implementation, evaluation, action for improvement. It is good, all right, and I would encourage, if you are currently working, all right, it's good to have a copy of this standard untuk simpanan dalam organisasi, untuk rujukan dalam organisasi. Alright.
Ada soalan setakat ni? Tak ada? Okay. Alright. ISO 45001, alright, dikenalkan tahun 2018. Ia menggantikan standard international sebelum ini. Sebelum ni ada standard OHSAS 18001, alright. Itu telah tidak digunakan lagi, alright. Mulai 2018, ini dia sistem yang baru. Alright, matlamatnya ialah mengurangkan occupational mempromosikan, alright, melindungi physical selama ini, alright, tentang pekerjaan, penyakit pekerjaan, alright, maka hal itu kurang saya minta Sarul baca, alright. Yang lain-lain pun kalau tuan-tuan tak bercakap untuk tujuan ini, tak payah on, okay, mutekan saja, alright. And then okay, ISO 45000 ini memberikan tekanan tentang physical dan mental health, alright, mental health. Kerana selepas 3 jam ni kita, alright, apa yang kita suffering sekarang ni ialah fatigue. Fatigue itu bukan physical fatigue, tapi letih mental, alright, keletihan mental. Akibatnya sama saja, right? Okay, jadi diambil kira juga mental fatigue itu. Ini diberi penekanan di dalam ISO 45001. So macam saya kata, kalau boleh download free, downloadlah free. Okay, kalau terpaksa beli, then get the organisation to buy. Tapi sebenarnya, alright, sebenarnya kita boleh dapat kandungan ini, kecuali kalau tuan-tuan nak jadi consultant, alright, developing system, then this. Depending on which system you are adopting, okay. Saya kan kecuali kalau Cik Firdaus, saya tak tahu. Okay, my access is only to control the slide. I am sorry. Alright. Somebody call Cik Firdaus. Okay. Jadi jangan unmute lah, kecuali kalau nak bercakap. Alright. Okay.
Okay, I do not want to argue. Alright. Mungkin saya tak pandai lah kot. Nanti saya belajar. Tapi lepas sesi ni lah. I cannot control. I do not know. Even agaknya tadi pun saya minta bantuan kerana saya tak boleh nak control slide. Alright. Until authorization given. Right. Okay, highlight lah dekat group Michael, tolong. Or you can call Cik Firdaus. But definitely saya akan belajar lah lepas ni. Okay. Alright. So, saya sambung. Depending on which system we are adopting, okay, kalau MS, then kita bercakap berdasarkan kepada POPIA punya element ataupun komponen. Alright. Kalau ISO 45001, okay, ia adalah berdasarkan kepada quality management system mengikut, alright, kita run Deming circle, which is plan, do, check, dan act. Okay, jadi plan, determine, right, dan kan kenal pasti nilai risiko, lihat kepada opportunity. Ini yang kita sebut tadi, kalau terpaksa terima, maka jadikan ia sebagai opportunity untuk mengatasi dan consider risiko lain. Okey, sediakan objektif apa yang nak dicapai, alright, dan proses bagi tujuan mencapai keputusan mengikut keperluan polisi. So again, polisi masih diperlukan. I am really sorry. I mean, I do not know what to do. I can only say things. Well, people, tuan-tuan, puan-puan, if you are not talking in relation to the class, please switch off your mic. Okay. All right. So, polisi itu masih diperlukan dan ia merupakan elemen pertama, tetapi is not single-handedly identified. Ia termasuk dalam plan. Okay. And then laksanakan proses seperti yang telah dirancang, kerana dalam planning stage, alright, telah pasti, okay, telah dikenal pasti apa objektif, apa matlamat, apa program, apa KPI, apa training, apa communication proses yang akan dilaksanakan, segalanya itu dalam planning dan dilaksanakan. Selepas itu dipantau, check, alright, iaitu okay, checking, iaitu monitor and measure semua pelaksanaan activities, semua proses yang berjalan, apa yang dirancangkan berbanding dengan apa yang dilaksanakan, dan kita boleh kenal pasti apa dia deviation yang deviation.
Alright, yang lari dari apa yang telah dirancangkan. Alright, selepas itu, selepas ada checking, monitoring, evaluation itu, maka kita ambil tindakan langkah perbaikan. Alright, secara berterusan. Alright, continual improvement. Continual improvement bukan mesti bermaksud memperketatkan standard, tak mesti macam tu. Alright. Okey, contoh kita rancang ada toolbox stock dan kita rancangkan toolbox stock itu dibuat 5 kali seminggu. Maka dilaksanakan 4 kali seminggu. Contoh 4 kali seminggu. Kita perlu nilai betul ke 4 kali dijalankan. Kalau contohnya tak mampu, maka kita nilai pasal apa tak mampu. Alright. Cukup ke usaha, cukup ke resources. Alright. Dan continual improvement tu tidak bermaksud okey kita jadikan dia 5. No, kita boleh kurangkan. 4 tak mampu pasal kerja banyak. Alright, memang tak menang tangan kata orang kampung. Itu dikurangkan menjadi 3 kali seminggu sebagai contoh. Maka itu masih dianggap sebagai continual improvement. Alright. Are we okay there? Are we okay? Alright. Jadi, kalau ada soalan, alright. Kalau tak ada, saya macam mana nak buat ya? I can go out and refresh. That's all I can do. Kalau semua orang ada masalah suara putus-putus, okey, kemungkinannya sistem saya lah. Alright. Kalau hanya sebahagian, tuan-tuan pun. Alright. Okey, saya tengah mengikuti apa yang dikemukakan. Alright. Okey. Tuan, saya ada soalan sikit berkenaan OS management system ni. Apa yang macam ni, Cik Zul? Sekejap, tapi line putus-putus lah. Cik Syarul tak off mic ni. Cuma saya nak tanya, berbalik pada OS management system tadi kan. Okey, dari segi maksudnya qualification kan. So this mean dia tak ada makna ISO ni dia yang lebih, maknanya dia lebih penting ataupun lebih, sebab kita ada macam Cik cakap tadi Petronas standard, dia ada standard dia. So itu terpulang pada company ataupun kita mesti ikut macam ISO punya yang MS170 ataupun ISO 45000 ni kan. So macam mana clarification itu? Okey. Seperti yang saya sebut, yang adoption management system adalah voluntary. Okey, ada undang-undang yang mengatakan mesti ikut. Tak ada. Undang-undang cuma kata mesti patuhi OSHA 1994 bersama-sama dengan FMA 1967. Itu sahaja. Yang kita tengok tadi iaitu MS ataupun 45000 itu adalah merupakan standard voluntary. Standard voluntary. Okey, sekejap saya call Cik Firdaus.
Waalaikumsalam, Cik Firdaus, ada masalah lah. Ada student yang Syarul in specific, dia on mic sepanjang masa, it disturb. I tak boleh control, ataupun you boleh bagi I access. Okay, so how do I him off? Bukan. Itu dia bertanya. Tinggal lagi penjelasan tak boleh dengar. Okey, ataupun kalau you boleh bagi I key access untuk control. Okay. So, okay. Then you better call Syarul. Alright. Okay. I nak habis dah ni. Okay, and then bila I habis nanti I exit ke, ada assessment ke? Jangan tahu dah. Okay, so you please call Syarul. Thank you. Alright. Okay, alright. Saya dah call. For now, I'm not authorized. Okay, I'm not authorized. Okay. Apa soalannya? Tadi? Yang mana nak ikut mesti ikut. Okay. No. Ya, soalan dia mana yang lebih maksudnya keutamaan ataupun ada priority, ikut ISO ke? Sebab macam Cik cakap tadi, Petronas ada standard dia kan. Macam tu lah. Okay, alright, okay. Untuk oil and gas mesti ikut Petronas standard, PTS, Petronas Technical Standard. Mesti ikut. Sekiranya syarikat nak adopt management system lain, ia bebas berbuat demikian. Tapi PTS mesti patuh, kalau tak Petronas tak bagi strike code, tak bagi lesen operasi. That is one. Dan HSCMS dia tidak ada certification. Alright, then now OSHA nak mesti ikut. FMA nak tak nak mesti ikut. Alright, maka untuk memudahkan pematuhan, DOSH keluarkan guideline apa yang perlu dilakukan. Okay, mesti ikut. Alright, yang ketiga, certification system yang ada masa ni MS 1722 atau ISO 45001. Itu optional, terpulang kepada organisasi. Alright, kalau dia nak sijil yang mengesahkan, sama ada disahkan oleh certification body di Malaysia, alright, maka dia MS 122. Kalau dia nak pengesahan daripada certification body antarabangsa, maka dia ambil ISO 45001. Alright, habis kita nak pilih yang mana? Alright, antara MS dengan ISO. Yang DOSH tu mesti ikut untuk menjamin kita patuh OSHA 94, FMA 67. Alright, antara ISO dengan MS, so terpulanglah kepada syarikat organisasi kita. Alright, kalau tujuan kita buat tu untuk apa? Alright.
lupa saya tanya yang bertanya. Alright. Apa matlamat organisasi ambil certification system? Saya katakan sebelum ini, matlamatnya yang utama dia nak lebih baik, lebih stringent daripada OSHA. Right? Satu. Lagi satu, dia nak gunakan certification ini tujuan marketing. Lebih-lebih lagi di luar negara nak menunjukkan my system is just as good as your system. Kerana di luar negara juga menggunakan ISO 45001. So terpulanglah. Kalau organisasi kita hanya organisasi dalaman, then MS dah mencukupi. Alright. Kalau ruang lingkup, kita punya coverage international, then company should consider going international standard. Now, am I answering your question? Itu mustahak. Ya, Cik. Clear. Terima kasih. Alright. Okay. Thank you. Ada soalan lain? Sebelum kita sebelum kita masuk ke slide seterusnya. Alright. Slide seterusnya, slide penutup. Alright. Okey. Jadi kedua-dua tajuk itu tadi adalah tajuk introduction. Alright. Introduction, dua tajuk pun 3.5 jam. Yang saya nak katakan ialah follow up. Alright. Ulang kaji diperlukan. Alright. So sepatutnya kita mampu, kita faham, kita boleh menerangkan apakah itu OSH management system dengan komponennya, sama ada POPIA atau PDCA itu. Alright, common structure yang perlu ada. Tadi menerangkan sistem, kemudiannya strukturnya, komponennya, dan common standard guideline, apa sistem yang ada dan sebagainya. Alright. Dan apa yang kita harungi hari ini, yang kita pelajari, yang kita kongsi hari ini, akan diguna secara berterusan di dalam tajuk-tajuk yang lain nanti, dan reference akan dari masa ke semasa digunakan mengikut standard yang ada ini. So now, as far as I am concerned, alright, saya dah menghabiskan apa yang ada di dalam tugasan, di dalam silibus yang sepatutnya disampaikan, kecuali ada soalan yang nak dikemukakan. Kalau tak berapa terang, alright, cuba tuliskan. Okey. So, kerana I hope you have benefited. Yang mustahaknya kita faham. Ayat tu kita susun sendiri. Alright. Kita faham, kita hayati. Alright. Terus bertanya. Terima kasih
is understood. Terima kasih banyak-banyak. Ilmu untuk dikongsi. Alright. Ilmu itu amal. Tuan-tuan guna besok dia multi-level. Tirisannya sampai kat saya, God willing, insyaAllah we'll do that, no worry. Alright, my worry is kalau tuan-tuan tak dapat, that is my worry. Okay, jadi rasanya itu saja, tak ada soalan. Saya nak minta maaf banyak-banyak. Cara penyampaian saya kurang senang, okey. Pilihan perkataan yang tak menyenangkan, is my apology, thousand apologies. It is never an intention to hurt anyone at all. No. Ini hanyalah proses pembelajaran dan payahnya belajar dengan bercakap dengan orang tua macam ni lah. Dia perkataan-perkataan tu kadang-kadang agaknya tak sesuai. So my apology. Thank you very much. Welcome to Safety and Health. This is your second day. All right. You have to love the subject to enable the subject to love you. You must do things that you like. And things that I like is to share knowledge and experience. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saru. Dia sibuk tu, dia buat kerja. Jangan lupa share jawapan assessment . Assessment kat mana? Dekat e-learning ke e-tutor?